Pandemik COVID-19. Analisa impak COVID-19 ke atas kestabilan kewangan global. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Fakhruddin Hakim, Muhammad Azri Syam, Siti Farha, Muhammad Sahrul dan Nura Afira. Pengenalan. Apakah COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit yang bernama Coronavirus 2019. Ia merupakan penyakit pneumonia novel yang dikenepasi sebagai punca wabak sistem pernafasan yang dikesan di Wuhan, China. Disahkan oleh Organisasi Kesihatan Sedunia pada 12 Januari 2020 sebelum menjadi wabak di semua negara. Situasi wabak COVID-19 di Malaysia. Proses pemeriksaan yang ketat telah dilakukan di semua lapangan terbang di Malaysia dan dikuatkuasakan apabila virus tersebut telah disahkan menular di Malaysia pada akhir bulan Januari 2020. Apabila pada pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura dikesan positif virus berkenaan pada 25 Januari berikutan wabak COVID-19 di Hubei, China. Hingga 14 April 2020, Malaysia telah melaporkan 2 gelombang kes COVID-19 dengan gelombang pertama berakhir dalam masa kurang dari 2 bulan. Pada awal Mac 2020, gelombang kedua berlaku dengan situasi yang membimbangkan. Tindakan yang diambil oleh kerajaan Malaysia dengan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan bermula pada 18 Mac 2020 untuk memutuskan rantaian COVID-19. Impak ekonomi COVID-19. Impak penularan wabak COVID-19 tidak lagi terhad kepada risiko kesihatan yang boleh mengundang kehilangan upaya dan nyawa, namun turut menyumbang secara langsung terhadap kerencatan aktiviti ekonomi dalam aspek permintaan, pengeluaran, pelaburan dan pendapatan. Okey, secara umumnya terdapat 5 kisah rantaian ekonomi yang terjejas dengan penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Ianya juga turut menjejaskan ekonomi Malaysia. Antaranya adalah sektor penghilangan yang terjejas dengan penutupan operasi, menyumbang kepada pemberhentian pekerja dan penawaran barangan yang terhad di pasaran. Yang kedua adalah sektor pelancongan dan pengangkutan yang turut terjejas dengan pembatalan tempahan menyumbang kepada kerucatan ekonomi dalam sektor perkhidmatan. Yang ketiga adalah sektor komoditi yang berdepan dengan kejatuhan harga akibat kejatuhan permintaan di peringkat dunia, khususnya seperti minyak mentah, sawit dan getah. Antara kesan lain adalah sektor pekerja dan pengguna yang telah diarahkan bercuti atau berdepan dengan sekatan pergerakan iaitu movement control yang menyumbang kepada kelemahan permintaan dan perbelanjaan. Dan yang kelima, pasaran kewangan dan mata wang yang berdepan dengan ketidaktentuan global serta pemindahan modal daripada pasaran yang berisiko tinggi. Namun, terdapat juga sektor tertentu yang mendapat kesan positif di sebalik kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan ini. Antaranya portal pembelian online seperti Lazada, Shopee dan juga penghantaran makanan seperti Foodpanda, GrabFood. Ia juga menunjukkan potensi yang amat besar terhadap masa depan ekonomi digital iaitu gig economy di negara kita. Lebih membimbangkan adalah kesan ekonomi yang terpaksa ditanggung oleh golongan P40 dan M40. Mereka berdepan risiko kehilangan pendapatan, pemberhentian kerja, serta ketidakcukupan rawatan dan makanan yang boleh menjejaskan kehidupan seharian.
seterusnya berterdorong untuk terjebak dengan hutang. Jadi pastinya bantuan kewangan dalam bentuk tunai dan penangguhan bayaran pinjaman adalah solusi jangka pendek yang perlu disegerakan bagi meringankan beban semua pihak yang terjejas, khususnya pesakit dan keluarga, majikan dan pekerja serta petugas kesihatan seperti frontliners yang terpaksa bekerja melebihi masa. Tindakan yang diambil oleh Kerajaan Malaysia dan Kementerian Kesihatan untuk mengatasi COVID-19. Pencegahan penularan COVID-19 oleh KKM menempatkan alat pengimbas terma untuk meningkatkan lagi pengesanan pelancong, demam atau penduduk tempatan yang pulang dari luar negara. Warga Malaysia yang kembali dari Wuhan disaring, dikenal pasti dan diasingkan di kawasan kuarantin khas, menambah bilangan hospital yang dapat merawat kes COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan MCO dilaksanakan pada 18 Mac 2020. Pelaksanaan MCO. Perintah Kawalan Pergerakan MCO dilaksanakan pada 18 Mac 2020. MCO berkaitan dengan sekatan pergerakan orang masuk atau keluar dari suatu kawasan. Dikuatkuasakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Dikenal sebagai Dana COVID-19. Bertujuan bagi mengumpulkan wang untuk disalurkan kepada pesakit terutama yang terjejas secara kewangan kerana prosedur kuarantin. Melalui dana ini, RM100 diberikan setiap hari kepada mereka yang tidak mempunyai sumber melalui proses kuarantin dan rawatan. Inisiatif oleh HDN menawarkan potongan cukai untuk wang tunai dan sumbangan barang untuk membantu masyarakat yang terjejas dalam memenuhi keperluan asas mereka. Kehidupan yang terjejas akibat COVID-19. Impak dalam kehidupan orang awam, tidak boleh bekerja, tidak boleh bersekolah, hilang pekerjaan dan sumber pendapatan, pemilik atau pekerjaan perusahaan kecil atau pemandu e-hailing. Tidak boleh menyertai aktiviti sosial masyarakatan, tidak boleh solat berjemaah di masjid, terputus bekalan barangan keperluan harian. Kesan PKP terhadap kewangan kerajaan. Apakah yang berlaku? Bayangkan dalam situasi pada masa ini, kerajaan terpaksa berbelanja besar untuk membantu rakyat. Apa yang bakal dihadapi kerajaan ialah hasil yang menyusut teruk dan perbelanjaan yang meroket tinggi. Ini adalah situasi ekonomi terburuk yang bakal berlaku. Apakah yang berlaku? Rakyat mula mendesak kerajaan untuk memberi bantuan dengan alasannya ianya adalah tanggungjawab kerajaan. Kerajaan yang dipimpin oleh pemilik politik mula menabur bantuan berbilion ringgit dengan membuat hutang baru tanpa memikirkan kesan dalam jangka panjang. Akhirnya, apabila negara mempunyai hutang bertimbun dan tidak mampu membayarnya, maka negara kita akan muflis. 6.0 Rakyat Malaysia hilang pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER) menjangkakan seramai 2.4 juta rakyat Malaysia berkemungkinan hilang pekerjaan. Seramai 15,597 pekerja dalam pelbagai sektor pekerjaan mengalami pengurangan gaji dan diberhentikan kerja sepanjang tempoh PKP. Peningkatan kadar pengangguran terutamanya dalam sektor perkhidmatan seperti makanan dan minuman, pertanian serta sektor pembinaan negara. 7.0 Bekalan makanan berkurangan sepanjang COVID-19. Beberapa rantai utama dalam industri pembekalan makanan seperti restoran, pasar malam, pasar burung dan kedai runcit terpaksa ditutup. Waktu perniagaan diterhadkan antara jam 6 pagi hingga 5 petang. Sekatan perjalanan dibuat setelah PKP dikuatkuasakan. Kesannya, pengguna mula bimbang, mula membuat pembelian barangan secara panic buying. Kekurangan bekalan makanan pada peringkat runcit,
Pembekal tidak dapat meningkatkan bekalan makanan akibat sekatan perjalanan dan pasar burung sudah ditutup. Harga sayuran meningkat tinggi dari 30% hingga 50% kerana permintaan tinggi kerana melibatkan pekerja asing tanpa izin. Kemasukan buruh asing pasca COVID-19 dalam jangka masa yang pendek dan sederhana akan menyebabkan kekurangan buruh, seterusnya menjejaskan pengeluaran makanan negara. Rakyat terpaksa memakan makanan yang tidak berkhasiat, makanan ringan dan segera seperti Maggi dan makanan yang dipesan daripada restoran sepanjang PKP dan mendorong kepada amalan gaya hidup tidak sihat diamalkan sepanjang tempoh pelaksanaan ini. Rakyat Malaysia tidak produktif. Sejak perintah berkurung dikuatkuasakan mulai 18 Mac 2020, impak daripada COVID-19 ini telah menyebabkan kekurangan bekalan makanan di Malaysia. Sesetengah perniagaan penting seperti ini dihadkan waktu perniagaannya antara jam 6 pagi hingga 5 petang. Sekatan perjalanan antara negeri serta perintah duduk di rumah. Rakyat mula bekerja daripada rumah dan berkomunikasi dengan rakan kerja secara dalam talian. Okey, lepas kita tengok sejak PKP ni dilaksanakan, banyak orang yang hilang punca pendapatan dan kebanyakan orang akan melakukan perniagaan secara online, secara atas talian untuk menyara kehidupan seharian. Selain daripada perniagaan secara atas talian, banyak syarikat-syarikat besar terpaksa bekerja dari rumah, work from home. Dan cabaran bekerja dari rumah semasa tempoh PKP komunikasi dengan rakan kerja secara dalam talian. Banyak keputusan yang tidak dapat dibuat menyebabkan produktiviti kurang memuaskan majikan. Kesulitan mengakses data daripada pengkalan pejabat, campaian internet juga terhad Tidak mempunyai ruang kerja yang sesuai, gangguan daripada ahli keluarga yang berada di rumah, menerima panggilan dan persidangan video berlebihan. Peningkatan rakyat Malaysia yang mati akibat COVID-19. Statistik kematian warga emas akibat wabak COVID-19. Jangka hayat mereka akan rendah disebabkan kualiti hidup masyarakat akan berkurangan apabila mereka menghidap penyakit COVID-19. Seterusnya, meningkatkan kebolehan mereka untuk terdedah kepada kematian adalah tinggi, terutama sekali kepada golongan warga emas antara lingkungan umur 55 hingga 64 tahun dan berumur 60 tahun ke atas. Statistik dekat sini kita boleh tengok sejumlah 62.6%. Peningkatan kadar kematian ini juga adalah disebabkan kekurangan bekalan ubatan. Kes kematian secara keseluruhan yang telah dicatatkan seramai 117 kes kematian pada 7 Jun 2020 bersamaan 1.4% daripada jumlah kes keseluruhan iaitu sebanyak 8,322 kes. Kemudahan perubatan dan kesihatan yang terhad. Tiada vaksin untuk mematikan virus ini dalam tubuh badan manusia. Kurangnya peralatan perlindungan diri PPE untuk pakar perubatan merawat pesakit. Kurangnya juga penutup mulut dan hidung di pasaran tempatan. Kebanyakannya penutup hidung, pelitup muka yang ada di pasaran harganya agak tinggi. Dan kekurangan kemudahan perubatan seperti ubat-ubatan. Terdapat juga kesan positif daripada penularan COVID-19, iaitu kadar kelahiran di Malaysia akan meningkat. Rakyat Malaysia akan berkurung sepanjang tempoh PKP ini berlangsung dan perancangan keluarga akan dilakukan bagi mereka yang sudah berkahwin dan ingin menambah bilangan ahli keluarga. Hal ini dapat mencapai hasrat kerajaan Malaysia untuk menjadi negara yang mempunyai ramai penduduk pada masa akan datang. Kesan positif yang lain kita dapat lihat dalam masa tempoh PKP ini juga perniagaan atas talian paling popular sepanjang COVID-19.
Pelbagai peluang pekerjaan dibuka melalui peningkatan perniagaan dalam sektor informal negara secara atas talian. Platform jualan atas talian semakin popular dalam kalangan pengguna di Malaysia pada masa tempoh PKP. Antara aplikasi pembelian secara online seperti Shopee, Lazada dan Tesco Online dan lain-lain lah. Shopee Malaysia juga telah memperkenalkan pakej bantuan peniaga Shopee kepada lebih kurang 70,000 perniagaan kecil dan sederhana yang merangkumi aspek mewujudkan peluang jualan dan pertumbuhan, mengurangkan kos operasi dan memudahkan pembangunan mampan melalui pembiayaan, subsidi yuran peniaga, sokongan jualan peniaga dan pakej digital. Perniagaan atas talian memberi banyak kesenangan kepada rakyat Malaysia untuk mencari peluang pekerjaan melalui perniagaan secara atas talian yang membolehkan mereka menjana pendapatan secara maksimum, seterusnya dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Seterusnya, kegawatan ekonomi beri kesan psikologi. Pandemik COVID-19 yang melanda telah memberi kesan psikologi termasuk pelbagai masalah sosial dan peningkatan kes jenayah di Malaysia akibat tidak mempunyai pendapatan untuk kelangsungan hidup. Keadaan ini bukan sahaja akan mencetuskan permasalahan jenayah secara meluas, ianya juga akan menyebabkan keganasan rumah tangga dan terdapat juga kes bunuh diri akibat tekanan kerana diberhentikan kerja. Faktor-faktor ini turut disebabkan kurangnya sokongan daripada masyarakat sekeliling sehingga membolehkan seseorang individu itu mengambil tindakan luar kawalan mereka. Masalah psikologi apabila hilang punca pendapatan juga akan menyebabkan seseorang individu menjadi murung, sedih dan akan menyendiri. Maka, individu-individu ini harus mendapat sokongan moral daripada ahli keluarga terdekat untuk saling membantu memberikan semangat kepada individu yang terjejas ini untuk terus sabar menghadapi ujian. Justru, individu yang terkesan perlulah mendapatkan perkhidmatan kaunseling yang disediakan oleh kerajaan mahupun pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO untuk mengurangkan tekanan yang dihadapi. Bukan itu sahaja, Malaysia alami perubahan ekonomi juga dan mempunyai kesan psikologi yang tersendiri, iaitu wabak COVID-19 telah membawa bencana yang sangat besar kepada ekonomi Malaysia berbanding dengan krisis lain seperti perang dagangan China-Amerika Syarikat. COVID-19 telah menjejaskan ekonomi negara melalui 3 saluran utama, iaitu yang pertama, sektor pelancongan dan sektor-sektor berkaitan terjejas akibat sekatan kemasukan pelancong asing dan pergerakan yang menjejaskan aktiviti pelancongan domestik. Yang kedua, sektor-sektor ekonomi dalam negara terjejas akibat kesan rantaian bekalan global. Contohnya, pengeluaran sektor pembuatan automobil dan topeng muka terjejas kerana kekurangan pengeluaran bahan mentah di negara-negara terjejas akibat COVID-19 seperti negara China. Guna tenaga terjejas akibat daripada pekerja-pekerja yang terkena jangkitan dan juga arahan sementara kawalan pergerakan penduduk. Kesannya, pengeluaran barangan dan perkhidmatan akan berkurangan. Okey, berikut adalah beberapa peranan proaktif yang boleh dimainkan oleh pemain industri dan juga isi rumah dalam membantu pihak kerajaan menguruskan ekonomi semasa krisis. Sebagai pemain industri, dengan membantu menyalurkan maklumat tepat berkenaan dengan aktiviti pengeluaran dan perniagaan mereka. Contohnya semasa tempoh PKP, pengeluaran bekalan makanan bukan sahaja tak mencukupi, malah tiada manipulasi harga berlaku di pasaran. Jadi untuk memastikan perkara ini terjamin, syarikat atau pertubuhan perniagaan perlu melaporkan data-data dan permasalahan yang tepat supaya tindakan segera boleh diambil. Selain itu, hindarkan mengambil kesempatan perniagaan ke atas kelemahan sistem pelaksanaan pakej rancangan.
dana bantuan kerajaan adalah terhad. Sekiranya syarikat-syarikat masih boleh bertahan dan mempunyai aliran tunai kukuh, maka berilah peluang kepada syarikat-syarikat lain yang lebih memerlukan. So, contoh lain adalah pemilik-pemilik rumah sewa, kedai sewa dan tanah sewa perlulah menangguhkan bayaran sewaan atau berikan kadar diskaun seperti mana manfaat moratorium yang mereka perolehi. Selain itu juga, mereka juga boleh menyusun semula strategi perniagaan. Syarikat-syarikat perlu mengambil peluang untuk menilai dan menyusun semula strategi pemasaran mereka. Dan yang terakhir, mereka juga membantu reformasi perniagaan dan ekonomi. Ini adalah masa yang terbaik untuk melaksanakan reformasi perniagaan dan ekonomi. Contohnya mudah seperti berikut. Salah satu permasalahan di sektor pertanian adalah peranan orang tengah yang didapati mengeksploitasi pasaran. So, harga yang dikenakan kepada pasaran lebih mahal berbanding dengan harga yang dibayar kepada petani atau pengusaha. Dan yang terakhir adalah penilaian kepada sistem pekerjaan yang lebih bersifat fleksibel. Sebagai contoh, negara-negara maju, amalan sistem pekerjaan fleksibel dah lama dilaksanakan. Contohnya, mereka boleh bekerja beberapa jam sehari, beberapa hari seminggu dan amalan bekerja daripada rumah. Semasa krisis COVID-19 dan tempoh PKP adalah masa yang terbaik untuk sektor perniagaan menilai sejauh mana sistem pekerjaan fleksibel ini boleh membantu mengurangkan kos dan dalam masa sama dapat mengekalkan keuntungan. Bagi peranan isi rumah pula, penilaian semula gelagat perbelanjaan bulanan isi rumah. Dalam tempoh PKP ni, isi rumah tertumpu pada perbelanjaan berbentuk keperluan saja selain komitmen pembayaran hutang bulanan. Mungkin bebanan kewangan isi rumah sebelum ini boleh dipengaruhi sebahagian besarnya oleh perbelanjaan kepada bukan keperluan yang terarah kepada gaya hidup. Jadinya boleh beli benda yang penting saja. Sepatutnya tempoh pasca PKP akan lebih mendidik isi rumah lebih rasional dalam belanja. So, lebih berjimat. Selain itu, boleh juga mengoptimalkan kelebihan teknologi digital. Dalam tempoh PKP dan krisis COVID-19 ini, isi rumah boleh mengoptimalkan teknologi digital di dalam mempelbagaikan sumber pendapatan. Ia juga dapat membantu isi rumah lain untuk mendapatkan barangan secara digital atau antara aktiviti perniagaan yang boleh dilakukan. Dan selain itu, janganlah lakukan pembelian panik. Lakukanlah perbelanjaan seperti kebiasaan dan kurangkan berbelanja kepada barang bukan bersifat keperluan. Yang tak penting tu tak perlulah beli. Beli yang penting sahaja. So, bila pembelian panik juga boleh menyebabkan herotan pasaran yang akan beri impak negatif kepada ekonomi. Bekalan barangan juga akan semakin berkurang dan menyebabkan harga cenderung untuk meningkat, dan ia akan memberi kesusahan kepada orang yang tidak mampu tetapi lebih memerlukan. Baiklah, kesimpulan yang kita boleh dapati daripada pandemik COVID-19 antara analisa impak COVID-19 ke atas kestabilan kewangan global. Sebagaimana maklum, wabak penyakit COVID-19 yang besar dengan kesan yang teruk ketika dibandingkan dengan dua penyakit pneumonia yang mematikan sebelumnya macam SARS dan MERS. Lebih daripada 1.5 juta kes positif jangkitan SARS dulu dah pernah direkodkan secara global 4 bulan selepas pertama kali ditemui di China. So, pada penulisan kali ini, Malaysia berada di kedudukan ke-34 di dunia berdasarkan jumlah kes positif. Tak kurang juga seperti kes COVID-19. Kerajaan Malaysia telah menguatkuasakan MCO sebagai keputusan terbesar oleh pemerintah untuk tegas dan serius dalam memutuskan rantai COVID-19 dalam komuniti. Keputusan sukan ini jelas mempengaruhi semua sektor
terutama ekonomi dari skop pendapatan individu terkecil hingga perdagangan antara terbesar. Walau bagaimanapun, semua rakyat Malaysia menunjukkan sokongan penuh terhadap penguatkuasaan MCO untuk meringankan beban barisan hadapan iaitu frontliners, terutama kaki tangan perubatan dalam menangani peningkatan jumlah kes setiap hari. So dengan norma baru ini, lama-lama rakyat Malaysia pun dapat menerimanya dan adapt seterusnya pelaksanaan PKP bersyarat dapat membolehkan rakyat Malaysia menjalankan kehidupan seharian seperti biasa dan masih tertakluk kepada SOP PKP bersyarat bagi mencari sesuap nasi untuk keluarga. So, oleh itu penularan wabak COVID-19 ini memberikan impak yang sama ada positif dan negatif kepada pertumbuhan penduduk dan ekonomi negara bagi masyarakat rakyat Malaysia.